Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu-tamu, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar benda itu nikmat, sama ada kita faham ataupun kita tidak faham. Benda yang kita rasa sekarang ni nikmat atau tak nikmat, tetapi kita sebut alhamdulillah. Nah, ada benda itu tak syarat kita faham satu benda, tidak syarat kita khusyuk satu benda, barulah kita dapat, barulah kita buat benda tu. Nah, ada satu kisah di zaman dululah, zaman sebelum Nabi Muhammad. Ada seorang orang soleh, orang alim, lalu jalanlah, kalau kita berjalan, maka berjalan tiba-tiba dia tengok ada seorang orang tua duduk berdoa, minta doa dengan Allah Taala. Tetapi doa tu yang dibaca oleh orang tua tu salah, makna dia salah. Maka dia dengarlah orang tua tu duduk berdoa. Maka orang alim tu, orang-orang soleh tu kata, doa ni salah ni baca ni, mak cik ni tak faham ko, pak cik ni tak faham ko dia berdoa berapa dia ni. Maka dia pun nak buat lagu mana pak cik tu duk berdoa lah. Maka dia pun pergi kat pak cik tu, dia kata pak cik berdoa salah tu. Pak cik kata, "Weh, salah." Lah. Hamba dengar pak cik tu, dah pak cik sebut doa hak pak cik baca saat ni. Dia pun baca. Katanya orang tu kata, pak cik berdoa salah tu, makna dia tak kena lah kau tu. Salah dia kata. Hamba berdoa 30 tahun dah doa tu. Salah. Salah pak cik. Pas lagu mana? Salah tu tak terima dah lah. Sudah. Hamba duk berdoa lama kemarin kata tak terima, tak diterima. Pak cik tu kata kalau payah-payah hamba malah berdoa lagu ni. Hamba tak erti doa, mana tahu hamba baris kau apa dia. Malah. Maka pak cik tu apabila ditegur jadi malah nak berdoa. Maka tak ada lagu mana? Keliklah kawan tu, orang-orang tegur saat ni jalan. Apabila jalan maka Allah Taala tegur dia. Ada kata turun malaikat, ada kata turun teguran daripada Allah. Dia kata, "Wahai pemuda, wahai orang alim, apa mu tegur pak cik tu berdoa? Apa hak kamu? Aku 30 tahun dah dengar dia dok minta dengan aku. Biarlah doa tu pun salah pun, aku dengar semacam. Tetapi kerana hari ni mu nak betul doa dia, menyebabkan dia tak bunyi suara dah kat aku. Dia tak sip doa dah dengan aku. Apa kelebihan sangat kat betul tu, aku nak permintaan dia tu. 30 tahun dah aku duk dengar semacam dia duk minta doa. Biar salah pun ke apa dia pun. Yang mu hari ni mu tegur dia tak sip berdoa dah. Tu kita lon ni. Kita hadir dalam majlis maulid. Kita dengar bacaan maulid. Kita dengar orang duk berdoa, orang duk gapo. Tak faham makna daripada awal sampai akhir. Tetapi tiap-tiap minggu kita duk minta doa. Duk minta gapo dia, kita pun tak tahu gapo dia. Bahasa Arab belaka tu. Maka Tuhan nak dengar kita minta tu. Bukan dipaham tu. Kadang-kadang permintaan hak kita tak minta faham pun. Tetapi berkat di dalam majlis. Orang zaman dulu gak bismillah wa jamu ya. Keramat kemarin dah. Baca salah ya. Tetapi kerana kebersihan hati dia, kerana permintaan dia dengan Allah, sekalipun dia tak faham apa yang ia baca, apa yang ia dengar, tetapi benda tu ada keberkatan dia. Nak tunggu kita faham belaka, nak tunggu kita khusyuk belaka baru kita masuk dalam majlis. Tak ada apa lagu tu kan. Banyak benda lah kita tak boleh buat ibadat. Bapa kita nak kata nak biar khusyuk, biar faham dulu baru nak masuk dalam majlis. Kalau lagu tu kan, selok lah nak tunggu banyak benar lah.
Kerana apa? Kerana kita anggap kefahaman kita tu menyebabkan Tuhan dengar. Kerana kita khusyuk tu menyebabkan Tuhan dengar. Doa-doa kita didengar oleh Allah Ta'ala kerana semata rahmat dan kasih sayang dia. Jangan duk main dengan diri kita gak. Duduk dalam majlis Nabi ini biar kita rasa besar Nabi Muhammad. Kita minta, kita gapo, kita berdoa, kita gapo biar perantara Nabi Muhammad. Majlis yang dibesarkan Nabi Muhammad di dalam dia, majlis ni berkat. Majlis tidak sia-sia. Maka semata-mata kita hadir, faham tak faham, ada makna lain pun, Allah Ta'ala turun dah keberkatan kasih sayang dia dah kita. Dan dalam majlis ni juga majlis ilmu, majlis kecek, majlis nasihat, kecek mengenai hati kita, perjalanan kita nak tuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kelebihan dia? Diampunkan dosa kita. Siapa dia hadir dalam majlis ni, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia sekalipun niat dia bukan niat baik. Nabi pun sebut dalam hadis yang biasa kita sebut, apabila malaikat lepas pada majlis akan naik ke langit tempat dia duduk, maka pergi buat laporan. Kerana tempat letak amalan kita semua atas langit belaka, maka laporan perbuatan manusia akan dilapor atas langit. Maka antaranya pelaporan ni kita duduk dalam majlis ilmu ni. Maka Tuhan tanya suruh akhir sekali, Tuhan kata aku apung semua orang duduk dalam majlis ni. Maka kata je malaikat, ya Allah, ada orang hadir dalam majlis tu saja-saja ya, mari nak jumpa, mari nak buat, mari nak temu mata, mari nak makan, mari nak goni. Maka katanya Allah Ta'ala, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah kumpulan manusia yang tidak celaka kalau kita duduk dengan popok dia. Hadirlah dalam majlis ni sekalipun makna dan niat kita tu macam-macam. Kita tak faham kau gapo, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Hadir dalam majlis ilmu. Jangan kata tunggu nanti gapo-gapo, hadir dalam majlis ilmu. Dan kita alhamdulillah Allah Ta'ala beri kesempatan, beri lagi kepada kita, lidah kita, mulut kita, diri kita untuk mengadakan majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis zikir, majlis-majlis lawak kepada Nabi SAW. Yang mana payah nak temu majlis-majlis lagu ni, buat masa sekarang. Maka kita jangan putuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan cara hadir dalam majlis Nabi pada zaman-zaman orang nak memutuskan kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Yang mana tempat-tempat kita bertemu, tempat-tempat pusat agama lah kita kata, masjid-masjid sekarang payah. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala izin lagi. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Tuhan masih mengizinkan tubuh kita yang hina ini menjadi penyambung kita dengan Allah dan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut Tuhan akan uji kita dengan kurangnya harta, kurangnya nyawa. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Aku uji dengan perasaan takut. Wal ju' dan tidak ada makanan. Wal khauf, aku takut, ketakutan jauh. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kurangnya jiwa, kematian, dan kurang makanan, kurang buah-buahan. Dan berita gembiralah kepada orang yang bersabar. Yang mana orang yang bersabar ni dapat berita gembira apabila dapat musibah. Lagu mana orang sabar? Iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap benda di atas muka bumi yang berlaku, semua itu ujian daripada Allah Ta'ala. Maka orang yang beriman, orang yang sabar, akan kata inna lillah, sesungguhnya diri kami, semua yang kami miliki itu milik Allah. Inna lillah, la lil milki, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kami akan serahkan semua yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kami. Diri kami sendiri pun kami serah kepada Allah Ta'ala. Selagi mana tidak ada perasaan serah kepada Allah,
kita akan timbul perasaan gundah gulana, rasa gelisah, rasa masalah kerana hati masih tidak serah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran kata, nah, dia kata ahasiban nasu an yutraku, adakah menyangka manusia dia akan ditinggalkan semata-mata apabila dia kata aku sudah beriman dengan Allah. Manusia suka apabila dia kata hamba beriman dah, maka Tuhan pakai tinggal lagu tu dah. Walaqad fatan, sesungguhnya kami telah menguji orang hak dulu. Orang-orang dulu hak mengaku beriman dengan Allah, maka Tuhan akan uji. Maka pada masa ni lah kita tahu orang yang jujur dengan orang yang dusta. Maka setiap ujian yang kita perolehi, yang kita tempuh di atas muka dunia, tidak lain tidak bukan pertama nak mencuci hati kita. Adakah kita sampai peringkat ni? Kalau luluh naik peringkat tinggi lagi, kalau luluh naik peringkat tinggi lagi. Maka ujian ini nak tapih pertama di antara orang yang jujur dengan orang yang dusta kata-kata semata-mata. Kedua, nak naik ke pangkat dan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nabi-nabi pun uji, nabi-nabi pun diuji sahabat-sahabat dia. Antara sahabat yang diuji cerita Isra' dan Mi'raj ni. Maka banyak mana sahabat hak tak kuat iman, murtad semula. Kerana ujian nak uji kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Lepas pada ujian Isra' Mi'raj, ujian peperangan, ujian perang Khandaq, ujian begini, macam-macam. Maka nak kau jadi bersih betul-betul, mesti diuji. Sebatai kerih, sebilah kerih, nak tahu kerih tu hebat, istimewa dia, mesti diuji. Kalau bawa nampak kerih bersinar dah, kena batai getah, belok dah. Boleh tahu kerih tu. Jadi sekarang Allah Ta'ala uji kita belaka. Tak lain tak bukan. Kalau kita hok gagal, kita lah hok gagalnya. Kalau hok berjaya, kita sabar, kita lah yang berjayanya. Maka tengoklah benda itu ujian daripada Allah. Minta dengan Allah supaya dapat kita sabar dengan apa yang Allah Ta'ala uji pada kita. Maka tu sajalah nasihat pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang baik itu mari daripada Allah, yang buruk, yang tak sedap dengar tu mari daripada kelemahan hamba sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.